Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di bahagian metodologi dalam konteks penyelidikan kuantitatif. Okey, untuk konteks kita malam ini, kandungan kita untuk pakcik kongsikan bersama-sama kita malam ni adalah lebih konteks yang seterusnya, iaitu pakcik nak cover dalam populasi dan persempelan. So malam ni walaupun tema kita adalah metodologi kuantitatif, dia juga terlibat perkara yang besar juga dalam kualitatif, iaitu pakcik akan cover kedua-duanya. Kan, kalau kita coverkan kedua-dua jenis persempelan lah, yang secara rawak dan juga bukan rawak. Kita akan cover kesemuanya. Secara asas dia memang kita kena tahu at least 4 kan, jenis persempelan yang berawak dan bukan rawak pun ada 4. Pakcik ada tambah sikit lagi 2 tu, mungkin dia kes terpencil, tapi saya rasa bagus untuk knowledge kita kena tahu. Okay? Jadi kita kena tahu apa itu populasi, apa yang dikatakan sebagai persempelan. Kita akan belajar juga teknik-teknik persempelan. Kemudian pakcik akan ceritalah sikit berkaitan dengan saiz persempelan. Kita akan sebutkan beberapa scholar dan kaedah-kaedah. Dan kaedah-kaedah ni masih lagi kaedah awalan. Pakcik nak tunjukkan jenis-jenis dan mungkin soalan masa proposal defense dengan viva yang selalu highlight yang berkaitan dengan ni. Jadi perkara itu nak diperbincangkan. Kemudian bagaimana kita memilih kaedah mana yang lebih sesuai, kerana dalam disebut teknik persempelan, of course dia ada wujud ralat. Dia akan tunjukkan kesesuaian untuk dapatkan data dari segi strategi. Kemudian bergantung pada teknik analisis nanti, sama ada nak kita pakai aras signifikan 0.01 ataupun kurang daripada 0.05 yang kita panggil p-value. So semua benda tu akan memberi kesan, dan kadang-kadang spesifik dalam penyelidikan ataupun paling tepat analisis. Kadang-kadang dia ada konsep macam ala-ala rule of thumb. Dia ada assumption, andaian bahawa kalau nak gunakan yang ni, at least sampel kena sekian and sekian and sekian. Jadi perkara-perkara tu kita kena pertimbangkan dalam memilih dan menentukan dan bagaimana nak menggunakannya. Dan kalau dalam konteks analisis, nanti kita akan bincang di bab analisis. Okey, tanpa buang masa, pakcik nak kongsikan dulu benda yang asas, iaitu berkaitan dengan populasi dengan persempelan. Okey, saya tahu ramai yang dah menguasai topik ni, dah faham. Okey, cuba kita review. Mungkin ada dalam slide pakcik ni, dalam 31 slide ni, mungkin ada dalam slide ni yang mungkin boleh memperluaskan pemahaman kita tentang apa yang dikatakan sebagai teknik dengan saiz persempelan. Okey, jadi kita boleh katakan populasi. Okey, populasi secara umum adalah dalam penyelidikan perlulah kita mengetahui siapa dan berapa ramai populasi. Okey, dalam apa-apa penyelidikan pun, bila kita nak dapatkan data, nak buat data collection, kita nombor satu kita kena tahu siapa populasi kita, berapa banyak populasi yang kita ada. Bila sebut pasal populasi ni, bila dalam penulisan tesis maupun dalam konsep proposal defense, ditanya adalah macam mana you dapat, pertama sekali, macam mana you pasti dia ni adalah sampel yang ataupun populasi yang paling tepat dalam kajian. Kemudian ditanya, macam mana you dapat figure ni, macam mana you dapat jumlah sekian-sekian. Katalah jumlah pelajar siswazah di Malaysia, macam mana you tahu pelajar siswazah kat Malaysia ada 8,000. Macam mana status dia ni, masih yang aktif ataupun masih dah campur yang dah tamat ataupun yang separuh jalan lepas tu dia quit. Macam mana you tentukan data, berapa kuatnya data ni. Jadi kita sebagai researcher, kita kena dapatkan satu jumlah yang tepat dari satu sumber yang baik, sumber yang tepat. Kita tak boleh ambil sumber yang daripada Facebook contohnya, melainkan kalau Facebook tu official, tapi kebanyakan kita dapatkan sumber yang bertepatan nak dapatkan figure tu. Jadi mungkin you dapat maklumat tu daripada KPT, okey lah. Jadi figure tu kena dinyatakan dengan jelas di sumber mana anda dapat jumlah bilangan pelajar siswazah di Malaysia. Okey, jadi kita kena tahu siapa, kenapa anda pilih sebagai pelajar siswazah. Adakah pelajar siswazah tu sampel yang tepat, sama ada you nak gunakan soal sidik ataupun interview,
boleh memberikan jawapan bagi menjawab setiap persoalan. Jadi populasi itu dari awal lagi dia dah menyentuh dari segi siapa dan berapa banyak populasi yang bersesuaian dalam penyelidikan ini. Okey. Kemudian kita kena faham dari segi populasi. Dekat sini pakcik memang kadang-kadang bila terang pakcik cerang umum. Okey, dan bagi sesiapa yang nak tulis dalam tesis memang dia kena refer satu buku research methodology dalam bidang dan you kena cite benda ni. Kalau tak ada tak apa, kita boleh ambil pandangan pakcik ni untuk dari segi kebiasaan, kelaziman dia. Okey. Dari sudut populasi, kita ada berapa jenis dalam populasi. Kalau saya berkomunikasi dengan my students, dengan student saya akan tanya, ini populasi yang pasal lah, ini populasi yang besar. And dia mesti ada kelompok ataupun kumpulan ataupun individu yang paling bersesuaian. Kan? Kalau kata, oh, sampel siapa ni? Guru di Malaysia. Guru kat Malaysia ni banyak. Guru pondok ada, guru yang bertauliah ada, guru yang tak bertauliah, guru sekolah rendah, guru pesyarah, guru cikgu tadika. Luas bilangan guru. Jadi apa definisi guru dekat sini? Yang tu pun penting juga dalam bab 1 dalam definisi operasi. Kalau dah berkompleks ataupun dalam situasi macam ni, kita kena buat juga definisi operasi. Tapi dalam kes ni mesti ada satu konsep penerangan dulu. Siapa guru yang bersesuaian dalam kajian ni? Okey, jadi guru yang memegang jawatan, contohlah dia nak buat leadership, kepimpinan. Jadi berapa banyak guru yang pegang jawatan di Malaysia? Dia kena jelas lagi, guru sekolah menengah ke, guru sekolah rendah ke, guru ada pengkhususan ke, dalam sains ke ataupun social science. Okay, just through itu benda ni selalu diperbincangkan. Okay, di sini pakcik nak kongsikan, kita boleh kenalkan jenis-jenis populasi. Memang ada pakcik lukis gambar dalam slide tu. Dia ada layer by layer. Layer yang paling luas sekali adalah populasi sebenar. Yang paling banyak ni, berapa bilangan guru di Malaysia? Itu populasi sebenar. Tadi kita kena spesifikkan lagi, siapakah orang yang selayaknya untuk menjawab ataupun dari segi temu bual ataupun survey, siapa yang paling layak untuk jawab untuk beri dapatan yang tepat. Okey, populasi sebenar mungkin terlalu umum. Kita zoomkan lagi, iaitu populasi sasaran. Okey, bila pergi kat populasi sasaran, kita dah tahu dah, okey, ini populasi sasaran. Dan bila populasi sasaran, kadang-kadang kita ada lapisan lagi. So lapisan yang ketiga dipanggil sebagai populasi capaian. Bila sebut populasi capaian ni menunjukkan, okey, kalau kita merujuk pada populasi capaian tu nampak realistik. Nampak realistik, kita boleh gunakan sebagai populasi capaian itu. Okey, bila dah sampai kat populasi capaian, ini yang berikut dia. Sekarang dalam kajian, cukup tak dengan populasi capaian tu? Kalau kira-kira dengan jumlah populasi capaian ni ada 500. Okey, maksudnya tu jumlah populasi kita yang realistik, yang terakhir, daripada sebenar turun kepada sasaran, pergi pada capaian. Saya memang nak bagi 500 spesimen tu dekat populasi capaian. Jadi kat sini tak perlu persampelan. Jadi persampelan untuk kita mewakilikan subset kepada populasi tidak diperlukan, kerana kita menggunakan keseluruhan populasi. Populasi apa? Bukan populasi sebenar, bukan populasi sasaran, tapi dia populasi capaian. Tapi dalam keadaan yang lain pula, walaupun kita dapat identify dah populasi capaian yang sesuai dalam kajian kita, masih terlalu ramai. Okey, berapa? Kita ada lagi 8,000. So, impossible kita boleh hedar kuesioner tu 8,000 tu kepada semua orang. Mungkin melibatkan masa, logistik, kewangan dan sebagainya. Jadi, dalam kajian kuantitatif, contohnya, dalam survey contohnya, kita boleh cari satu sampel atau satu nilai yang boleh mewakili populasi. Yang tu yang kita akan buat persampelan. Berapa jumlah dia nak buat persampelan? Yang kita akan belajar nanti. Nama dia saiz persampelan. Bagi untuk mencapai sesuatu yang realistik, yang berstrategi,
in order to capai the proses tu, kita kena ada teknik. Teknik tu lah yang dipanggilkan teknik tadi tu, yang kebarangkalian ataupun yang bukan, secara random ataupun bukan random. Okay, jadi kita boleh tengok ni. Okay, dia ni depend pada scholar. Ada scholar kadang-kadang dia tak ada 3 layer, dia tidak ada lapisan. Kadang-kadang ada populasi sasaran, dia ada populasi capaian, ataupun populasi sebenar, dia ada populasi capaian. Dia kadang-kadang ada 2 layer, ada 3 layer. Nanti you refer lah site buku-buku mana-mana yang ada. Okay, buku-buku tempatan pun not bad juga. Banyak buku-buku oleh pensyarah Malaysia yang menulis agak baik, dan kita pun boleh refer buku dia. Okay, kemudian kita kena belajar juga dalam bila kita collect data ni, elok orang kualitatif, elok orang kuantitatif, kita mesti ada, kita panggil tidak sempurna lah, tak perfect. So mesti ada kekurangan, mungkin data missing. Okay, kalau dalam kes ni adalah kita panggil dia bias. Okay, tapi bila kita sebut dia dalam persamplan, item yang kita sesuai sebut adalah ralat persamplan. Ralat persamplan. Dalam kehidupan kita ada possibility, ada kekurangan, ada limitasi. Sebab tu wujudnya ralat persamplan. Okey, ralat persamplan ni adalah satu proses pengambilan sampel yang akan mewujudkan perbezaan sampel dengan populasi, kerana tidak semua unsur dalam populasi dapat dipungut. Okey, ya betul. Lepas ni kita ada teknik. Tapi teknik tu kita kata kita kata ke arah accurate, dia ke arah accurate, tapi kita tak boleh katakan dia sangat-sangat tepat. Okey, jadi dia ada ralat sikit kat situ. Okey, oleh itu dengan adanya perbezaan antara jumlah sampel dan populasi sebenar, perbezaan ini dinamakan sebagai persampelan. Okey, secara teori ralat persampelan adalah perbezaan atau variasi antara minimum bagi sampel yang rawak dengan minimum populasi yang tertabur secara normal. Okey, itu ralat je lah. Bukan apa, kalau you gunakan calculator ke nak kira sampling, ataupun nak kira masukkan dalam formula nanti, nak kirakan jumlah sampling, dia memang ada formula yang kadang-kadang kita kena tentukan kita punya ralat persampelan tu. Jadi kita kena tentukanlah berapa persen dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara penting yang kena tahu juga dalam persamplan, iaitu berkaitan dengan ralat persamplan. Nanti dah di hujung-hujung slide nanti kita akan bincang balik ralat persamplan tu. Kita akan nampak error tu sejauh mana orang gunakan formula, tolak dengan minus dengan error. Tengok dalam jadual macam mana nak baca jadual tu. Kita kena tengok juga kita punya nilai-nilai tertentu. Tak seronoklah cerita sekarang, jadi kita bincangkan saya persamplan. Okey, kemudian kita akan cerita pasal 2 keadaan tadi, iaitu dipanggil teknik persamplan. So teknik persamplan secara umum ni, umum jangan kata ni finalize, dia umum. So bila kata dalam persamplan ni, orang kata ni persamplan khas untuk orang kuantitatif, ni persamplan untuk untuk orang kualitatif. Itu juga saya faham, itu juga saya baca dalam buku. Banyak buku yang menerangkan buku itu. Lagi-lagi muka surat awal lah. Tapi kalau kita baca buku research metodologi tu, dah kat belakang-belakang tu kita jumpa juga benda yang terpencil ataupun benda yang kompleks. Oh, rupanya boleh. Macam saya baca buku tu, rupanya kaedah teknik persamplan kota boleh juga digunakan dalam penyelidikan kuantitatif. Itu juga yang saya gunakan dalam PhD saya. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum tu kita kena faham dulu jenis-jenis dia. Sebab kita tak sebut, sebenarnya seeloknya kita tak bincangkan. Sebab tu pakcik tak asingkan, pakcik duduk je dalam kuantitatif sekali kan dia. Jadi sebab tu pakcik sebut kualitatif pun kena mengaji juga. Jadi justru itu pakcik sebut kebarangkalian ataupun yang bukan, ataupun kebarangkalian tu kita panggil secara rawak, yang satu lagi tu bukan rawak. Okay, kita cover dulu yang persampelan kebarangkalian. Persampelan secara rawak kita ada 4 jenis, iaitu rawak mudah, rawak strata, sistematik dengan kluster. So kita akan cover 4 ni satu persatu. Kemudian kita cover juga untuk persampelan bukan kebarangkalian ataupun persampelan bukan rawak. Okey, kita mulakan dengan rawak mudah. Mudahnya ada 2 perkataan. Jangan terkejut lah ni, bukan terkejut lah, takut terbalik atau tersilap. Dalam nak belajar ni kadang-kadang kita ada berlaku kesilapan. Okey, yang macam pakcik ni pun dah lama tak cover, kadang-kadang buat silap juga. Kan? Jadi alert lah yang tu. Okey, kita ada rawak mudah dengan persampelan mudah.
Persampling mudah tu convenient sampling, yang tu duduk dekat satu lagi yang bukan kebarangan kalian. Tapi yang untuk yang konteks probability sampling ni, kebarangan kalian ataupun yang secara rawak ni, dia panggil rawak mudah. Sebab tu pakcik tulis rawak mudah, takut yang bercampur dengan satu lagi dia panggil persampling mudah. Kan? Dia beza tu, yang kebarangan kalian ada macam ni, yang bukan kebarangan kalian macam ni. Dia lebih macam, kalau lebih detail tu sebab nak lebih teliti dalam statistik, memang jenis kebarangan kalian lah, sebab everything dia kena ada source. So optional ataupun subjective matters, memang itu juga memang yang kita dah belajar dalam filosofi dan approach dalam penyelidikan. Itu kelebihan yang ada dalam penyelidikan kualitatif. Okey, kita mulakan rawak mudah. Okey, rawak mudah ni dia memilih sampel secara rawak. Okey, berdasarkan populasi yang diketahui. Itu yang penting. Dalam kuantitatif ni kita bawa balik. Kita dah tahu kan kita bersifat positivism, bersifat objektif. Jadi kita dah tahu dah merujuk pada literature review dan teori. Kita dah tahu dah siapa yang paling sesuai jadi sampler. Tengok kajian lepas banyak gunakan range, jumlah sampel dia banyak mana. Jadi kita dah laporkan jumlah, contohnya beberapa kajian lepas oleh Ahmad dengan jumlah sampel. Jadi kita dah tulis benda tu dalam bab 2. Okey, jadi bagi orang kuantitatif, dia dah tahu dah trend ikut kajian lepas berapa range dia, minimum, maksimum. Jadi dia dah tahu. Okey, itu secara awalan ni pakcik nak sebut juga benda tu sebab kelebihan orang kuantitatif dalam literature review, dia dah dapat satu gambaran. Sebab tu kita kena review dekat metodologi tu berkaitan dengan sampling dia, teknik sampling apa dia pakai, apa dia punya size sampling. Bila you gunakan size sampling ataupun you nak buat decision size dengan teknik sampling dalam bab 3, kita dah nampak dah, you dah cover dekat literature review. Okey? Jadi memilih sampel secara rawak berdasarkan populasi yang kita ketahui. Ini memberikan peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya teknik undian dalam pemilihan sampel jenis ini lebih adil terhadap populasi dia. Okey, dia gunakan secara rawak. Kalau kita tengok definisi rawak dengan rawak mudah ni, dia hampir sama sebab dia yang paling dekat dengan konsep persampelan rawak tu. Consider macam mana pun, tuntutan nombor 1 kita dah tahu dah siapa populasi kita. Okey, and cuma dalam konteks ni kita ambil dia rawak mudah. Macam-macam teknik rawak yang mudah yang boleh digunakan. Salah satu adalah kaedah secara undian. Sama ada dia ada 2 kes, sama ada disusun, tapi yang orang yang nak cabut undi itu tidak tahulah susunan, sama ada susunan dia fleksibel. Ada yang orang kata dia kena susun, dia kena berterabur kan, ada yang dah sebagainya, tapi susunlah macam pensyarah. Dia buat ujian midterm, dia buat soalan. Jadi soalan dia beri kat pelajar, dia tak tahu jawapan dekat skema tu semua D. 50 soalan, 1 sampai 50 jawapan dia D. Pelajar tak tahu yang jawapan dia semua D. Melainkan kalau dia baca kebetulan kan, kadang-kadang dia psycho je, apa pasal jawapan aku semua D, macam tak betul ni jawapan aku ni. Jadi kita ubah pula jawapan kita. Jadi nak beritahu kat sini, semua orang ada choice. Bukan kan? Semua orang layak. Semua orang berpotensi untuk terpilih. Kalau dalam persampelan ni ada masa pakcik sebut sampel itu, kadang-kadang sebut peserta, kadang-kadang sebut responden, kadang-kadang sebut ahli. Tu nak beritahukan kita punya sampel lah. Sampel dia kadang-kadang saya sebut ahli, kadang-kadang saya sebut sampel, kadang-kadang sebut partisipan peserta, kadang-kadang sebut responden. Jadi benda tu samalah. Jadi kita nak tahu sama ada bagaimana ahli atau sampel atau responden itu dipilih. Secara rawak mudah. Dia tidak ada satu pattern, dia tidak ada satu pembahagian yang dipanggil pembahagian kluster, ataupun dia kena decide dulu pilih kumpulan mana, tak ada. Ini dia konsep dia rawak mudah. Kelebihan dia, bagaimanapun populasi itu telah dikenal pasti, tapi populasi itu terlalu besar, jadi kita kena buat persampelan. Kita boleh mulakan dengan persampelan rawak mudah. Okey. Yang kedua, rawak strata. Okey, saya mula-mula nak faham pasal strata ni lah bila kita dengar perkataan strata yang kita jarang kita guna, kita rasa macam apa dia lah pula. Saya ingat tu masa saya degree saya belajar kan. Saya baca buku Mas Sekaran masa tu. Bagus buku tu. Color warna merah. Tak tahulah sekarang color warna apa. Sekarang color warna biru, sekarang yang baru sikit 2018 yang latest kan. Okey, dalam kes ni rawak strata populasi pertama. Jadi kita kena identify dulu populasi. Dalam apa keadaan bila disebut
persempelan secara rawak ni memang saya mulakan dengan populasi. Okey. Populasi pertama dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi maksudnya daripada populasi dibahagikan kepada beberapa kumpulan, kemudian ahli dipilih secara rawak dari setiap kumpulan. Okey, mula-mula kita dari satu populasi itu dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian sampel atau responden itu diambil secara rawak dari setiap kumpulan. Kan? Dalam keadaan okey sekarang ni buat kumpulan, sama ada kita buat secara umum ataupun konsepkan ditentukan. Okey, yang kau ni kumpulan ni, yang kau ni kumpulan ni. Okey, dalam dua keadaan tu tak ada masalah. Tetapi the way nak buat pemilihan itu, kita ambil beberapa sampel. Kalau ada 5 kumpulan, ambil kumpulan sampel secara rawak mana-mana, ambil daripada yang kumpulan 2, ambil daripada kumpulan 3, ambil kumpulan 4. Yang tu kita panggil teknik persempelan jenis berstrata. Okey, jenis sampel ni amat sesuai, digunakan bagi kajian yang berasaskan zon, negeri, bahagian dan daerah, dan pemilihan sampel berasaskan beberapa kategori. Okey, jadi kita ada pecahan by kategori lah dari segi sampel tu lah kan. Macam contohnya kalau negeri kan, jadi pecahlah ikut negeri. Kalau kata main negeri belah semenanjung, jadi melibatkan semua negeri-negeri yang semenanjung. Okey. Yang ketiga, kita bincang pasal rawak sistematik. Rawak sistematik kita dah cover 2 dah rawak mudah, rawak strata. Kita kena cover pula yang ketiga adalah rawak sistematik. Okey, ahli ataupun sampel ataupun responden sebut semua. Okey, digunakan untuk dipilih menggunakan corak. Okey, kita pilih kita punya sampel berdasarkan corak atau bahasa Inggeris kita panggil dia pattern. Okey, pattern seperti memilih setiap orang lain. Jadi daripada satu populasi kita nak pilih sampel kita tu berdasarkan pattern. Pattern ni subjektif terpulang lah. Pattern tu nak ambil macam mana. Okey, ada beberapa contoh. Contoh pakcik bagi kat sini lah. Contohnya populasi kajian adalah 1900. Andaikan contoh 1900. Maka sampel yang diperlukan adalah sebanyak 320. Okey, daripada 1900 populasi itu kita nak dapatkan 320 daripada 1900 tu. Jadi kalau gunakan teknik sistematik ni macam mana nak buat? Okey, jadi dia ambil konsep macam ni. Okey, sekarang ni aku dah ada 1900, aku bahagikan dengan sampel yang aku nak tadi 320. Jadi bahagikan 1900 dengan 320, jadi saya dapat 5.9. Jadi saya bundarkan 6. Okey, daripada 1900 tu, okey, daripada populasi tu, bila kita tengok ahli kumpulan tu, kita nampak okey. Sebab kita ambil 5.96, okey. 6 berikut pula 12, 18. Jadi campurlah 6, 12, 18. Pilih pick up sampai ke nilai populasi ke 1900. Bila 6, 12, 18 dan seterusnya campur semua cukup dah 320. Jadi ada pattern, ada cara dia nak menghitung. Okey, kalau dalam buku kalau saya baca macam-macam. Ada yang kata ambil zigzag, ambil macam tu, tak salah, tapi dia kena konsisten dengan pattern yang dia decide. Ada sebab lah kenapa dia pakai zigzag. Kenapa dia pakai macam ni? Dia ada cara dia. Okey, dia macam-macam lah cara yang kita bincangkan bila nak keluarkan dapat satu pattern dia. Jadi dia ada macam-macam kaedah kan. Pakcik tak nak mengandaikan dan you all confused. Saya nak bagi satu contoh supaya you all lekat. Rawak mudah tadi daripada populasi kita pilih je secara rawak. Yang biasa orang buat adalah kaedah undian. Kemudian kita gunakan kaedah strata tadi. Contohnya kita gunakan dari populasi itu, kita bahagikan beberapa kumpulan. Contohnya pecah ikut daerah. Okey, kemudian yang gunakan kaedah sistematik ni, kaedah pattern. Kita corakkan macam mana sampel yang kita nak ambilkan. Dalam kes ni tadi, kita ambil konsep dia. Konsep kita ambil 6, 12, jarak 6, 6, 6. Sebab kita ambil pembahagian itu. Banyak lagi dia tak kisah apa-apa pattern corak yang kita nak ambil. Macam cakap zigzag tadi pun boleh. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keempat dalam teknik kebarangkalian ni secara random ni, yang keempat adalah dipanggil sebagai rawak kluster. Rawak kluster mengkelompokkan ahli kepada beberapa kumpulan. Okey, dekat sini ada ramai orang confuse.
Okey, kita confuse sama ada kaedah kluster dengan kaedah strata. Sebab sifat daripada peringkat permulaan tu sifat pula. Bolehlah sifat. Maksudnya cara nak kita faham apa itu definisi strata dengan kluster ni hampir sama. Cuma di hujung nanti baru kita nampak beza. Oh, kluster macam ni, strata tak buat apa macam tu. Okey, ni Jadi mengelompokkan ahli kepada beberapa kumpulan dalam populasinya, sama macam strata. Kemudian memilih sampel secara rawak daripada kumpulan tersebut. Nanti kita faham betul. Memilih secara rawak dari kumpulan tersebut. Jadi dari kita dah locatekan beberapa kumpulan, kita boleh pilih kumpulan mana yang bersesuaian untuk jadikan sampel. Okey, kita ada tadi 5 kumpulan kan? Ambil kumpulan nombor 4 tadi. Itu kita pilih. Daripada populasi tadi kita bangunkan beberapa kumpulan. Jadi kita pilih satu kumpulan untuk jadikan sampel. Jadi semua dalam satu kumpulan tu, kalau ada 20 orang, 20 orang ahli dalam tu akan terlibat dalam penyelidikan ini. Apa yang bezakan dengan strata? Strata tak ambilkan semua ahli dalam kumpulan itu, tak ambil semua sampel dalam kumpulan itu. Dia ambil semua kumpulan, dia pilih sikit-sikit secara rawak. Tapi kalau guna kluster, pada peringkat awal ia rawak. Dia memilih, mula buat kumpulan, kemudian dia pilih kumpulan. Dalam kumpulan yang dipilih itu kena melibatkan semua ahli dalam penyelidikan ini. Jadi dalam kes ni kita kena pandai bezakan rawak mudah, teknik berstrata, cara sistematik yang ikut pattern, kemudian sekali kluster. Pakcik ajar benda yang simple ni. Pakcik tak nak masuk yang kompleks sebab saya tahu bila buat penyelidikan dia akan pergi pada yang kompleks. Izinkan pakcik untuk sampaikan untuk hari ni benda yang asas. Memang kalau kata level 1 ni nak semua orang boleh faham apa tu penyelidikan. Tapi research, kalau kita nak faham terlalu detail pun kadang-kadang untuk peringkat awal dia tidak sihat. Kalau boleh biar kita faham dulu apa dia metodologi. Kalau baca buku research metodologi tu baca sampai habis supaya kita boleh faham ni research metodologi. Dah habis buku satu metodologi tu baru baca buku satu lagi metodologi. Jangan beli buku metodologi banyak-banyak, penyudahnya semua tak baca. Maksud saya tak baca sampai habis. Okey. Kita pergi yang kedua pula, kita panggil persampelan bukan kebarangkalian ataupun kita panggil bukan rawak. So biasanya kita cover 4, iaitu convenience, selesa, purposive, tujuan, teknik kota, kemudian snowball ataupun berbola salji. Bahasa Melayu dia berbola salji, itu snowball. Okey. Jadi kita kena cover kan, takut tak sempat kita nak cover kan. Pakcik memang plan 1 hour je untuk our class supaya tak jadi terlalu panjang video ini. Okey. Berikutnya adalah persampling mudah. Ingat kan, kita nanti dah cover persampling mudah, nanti kita buat perbandingan perbezaan antara persampling mudah dengan rawak mudah. Rawak mudah dekat kebarangkalian, yang bukan kebarangkalian kita panggil persampling mudah, convenience. Okey, persampling termudah. Bila sebut termudah tu antara banyak-banyak jenis persampling, campur kedua-dua kumpulan, dia yang paling mudah lah. Okey, yang paling senang, yang paling pantas untuk memilih ahli kajian ataupun sampel kajian sesiapa saja. Okey, dan ini dapat mengurangkan kos. Of course lah, kalau dah senang je nak pilih sampel, cepat, lepas tu senang, mudah, of course dia akan mengurangkan kos juga. Ianya adalah sesuai jika tidak memerlukan dan tidak mementingkan ketepatan. Okey, dalam research ni kadang-kadang dia sangat mementingkan accurate. Sebab tu dia duduk dekat bukan kebarangkalian kan, yang umum tadi pakcik ada sebut. Kebiasaannya dalam kajian persampelan kebarangkalian ni digunakan oleh penyelidik kuantitatif. Jadi kuantitatif tadi mementingkan accurate. Yang paling accurate senang, yang paling accurate tak ada populasi, yang tak ada persampelan. Dia punya sampel gunakan semua populasi. Itu yang paling most accurate. Okey, tapi bila gunakan persampelan ni yang accurate, yang kita bincangkan tadilah, yang 3 tadi. Tolaklah yang rawak tadi. Rawak pun orang bincangkan juga, tapi mostly bila kata yang accurate, dia yang kebarangkalian. Okey, yang kurang sikit, less accurate, yang kita gunakan dalam bukan kebarangkalian. Okey. Jadi contoh kat sinilah pertandingan inovasi pendidikan. Pakcik bagi contohlah satu pertandingan competition kan banyak pameran pertandingan inovasi pendidikan. Okey, siapa saja pengunjung yang datang ke pameran itu
boleh jadikan sampel untuk kita temu bual. Mudah kan? Kita ni nak buat kajian tentang kesedaran ataupun persepsi tentang pentingnya inovasi ataupun pentingnya dalam kehidupan kita ni menerapkan budaya inovasi. Jadi siapa-siapa yang datang dekat pameran itu, yang kita dengan mengandaikan kalau dia ada interest, dia berminat untuk berkaitan dengan inovasi, mesti dia datang. Mana ada orang datang inovasi saja-saja je. Kan? Jadi mesti ada tujuan. Jadi dalam kes ni dia mesti bila dalam research, sampel yang kita pilih tu janganlah teruk sangat. Yang ni konsep dia bertujuan. Okey. Jadi dalam kes ni kita tak nak cerita bertujuan, kan confuse tak dengan persampelan purposif. Dalam kes ni dia panggil adalah persampelan mudah. Jadi contoh tadi pertandingan inovasi, siapa saja yang mengunjung dalam pertandingan inovasi tu boleh dijadikan sampel. Contoh kat sini kita nak buat temu bual. Of course lah temu bual tu kena tanyalah berkaitan dengan inovasi. Jangan tanya benda lain pula. Jangan tanya pula berkaitan dengan aktivis. Kau tahu tak problem statement tu apa? Tak kenalah kan. Jadi bersesuaian. Masih lagi dalam tema pendidikan, tapi dalam memilih sampel tu kita pergi satu events. Dalam kes ni tandingan atau pameran inovasi, pengunjung itu boleh jadikan sampel untuk buat temu bual. Dia itu yang paling mudah. Okey. Tapi kena ingat dalam research ni kena faham. Kita ambil yang paling mudah je lah. Kan ada banyak jenis, ambil susah buat apa yang paling mudah. Tapi dia paling bersesuaian dengan penyelidikan kita. Contoh dia kan, memang keadaan yang sulit untuk tentukan sampel kita ni. Okey. Jadi dengan adanya pertandingan inovasi itulah baru kita boleh tahu siapa yang sesuai untuk jadikan sampel. Jadi itu je yang pilihan yang terbaik yang kita ada. Itu maksud dia. Okey. Okey, kita pergi pada persampelan yang kedua, iaitu persampelan purposif bertujuan. Asasnya dalam kualitatif ataupun bukan kebarangkalian ni, memang kita tidak, kalau dalam kualitatif dia tidak memerlukan sampel yang banyak. Jadi dia perlukan sampel yang sedikit, tapi secara khusus dan spesifik dialah orang yang paling tepat dan bersesuaian untuk memberikan jawapan atau maklumat bagi menjawab setiap research question kita. Okey. Jadi persampelan bertujuan ni yang memberi tumpuan terhadap ciri-ciri tertentu, spesifik yang Pak Cik sebutkan tadi, ciri-ciri tertentu dan sesuai dengan fokus penyelidikan yang ingin dilakukan atau dilaksanakan. Contoh, kajian tentang kemahiran mengawal. Bila sebut mengawal, saya kena cerita sikit lah. Bila main bola kan, guna kaki dia paling mengawal bola sepak tu. Jadi untuk pemilihan sampel, kalau dah kita nak buat kajian tentang kemahiran mengawal bola sepak, jadi pemilihan sampel kita kenalah di kalangan pemain bola sepak sahaja. Kalau dah kajian kita nak tengok kemahiran mengawal bola, jadi siapa yang selayaknya nak jadi sampel kita? Jadi yang sampel dia memanglah di kalangan pemain bola sepak. Itu bertujuan lah maksud dia. Okey, dia lebih zoom lagi. Kalau kajian tu memang dalam sains sukan, kalau dia kata position pemain bola tu goalkeeper, penjaga gol. Jadi secara pengkhususan dia, kita punya sampel kajian kita adalah penjaga gol bola sepak. Kan? Jadi kena faham dekat dengan situation. Jadi pertujuan ni memang secara ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan fokus penyelidikan. Okey, kita pergi yang ketiga. Teknik persampelan kota. Okey, kota ni dia macam dia berlapis sikit. Dia ada berapa layer, dia tak one time tu dapat tak. Dia memang ada, kalau dengan kuantitatif, kalau nampak macam strata lah, nampak macam berlapis lah. Okey, tapi nampak macam berlapis berlayer-layer lah. Okey, tapi walaupun dia ada macam ciri macam strata ataupun persampelan yang secara berlapis-lapis, berperingkat-peringkat, tetapi dia sebenarnya betul, dia bersifat macam tu, tapi dihitung, ditentukan berdasarkan dengan cara bukan kebarangkalian. Kan? Jadi kat sini ada pertemuan ilmu baru. Bila Pak Cik nak buat kajian kuantitatif, nak gunakan teknik kota, Pak Cik dah
bukan rosakkan dia, kita gunakan sekolah lain ataupun dia dah beritahu dalam kajian lepas bahawa walaupun kita dah ada populasi sendiri apa dalam kajian, tapi kita nak pilih sampel. Jadi tengok sampel yang dalam kebarangkalian kurang tepat, tapi kita nak gunakan teknik kota. Kita ambil teknik kota dan kita gunakan dalam pendidikan kuantitatif. Benda ni berdebat jugalah. Tapi kalau kita ada justifikasi, memang tak ada masalah, boleh guna. Okey. Contoh dekat sini. Pakcik explain dulu lah kan. Persempelan berlapis tetapi ditentukan dengan prinsip bukan kebarangkalian. Okey, dimulakan dengan membahagikan populasi bertujuan. Pertama itu yang beza. Yang pertama, macam mana keadaan pun kita dah tahu dah populasi. Pakcik bracket bertujuan supaya nak bagi nampak. So itu memang sampel kita yang bersesuaian daripada populasi itu. Daripada populasi itu kemudian kita berdasarkan kota-kota atau berdasarkan kategori-kategori tertentu. In order to pilih sampel itu kita macam mana? Cangkotakan, kita lockkan dia dan juga mengkategorikan subjek yang dipilih sehingga bilangan satu kategori yang mempunyai ciri tersebut dipenuhi. Okey, bagi contohlah senang. Okey, kategori yang dikatakan tadi kita boleh berdasarkan kategori-kategori tertentu. Contoh dia, kategori boleh dibahagikan kepada daerah daripada negeri. Okey, kita boleh kategori tu boleh ambil daripada daerah daripada satu negeri. Okey, kemudian dah allocate dengan negeri dah. Okey, negeri A, negeri B, negeri pula daerah. Daerah A, daerah B, daerah C. Daripada daerah tu, apa yang dikatakan lapisan tu? Kita nak mengikut antara jantina dan perempuan. Jadi jantina lelaki dan perempuan. Pertama, kita layer pertama tengok daerah. Dalam daerah tu pula buat pengasingan untuk jantina lelaki dengan jantina perempuan. Kemudian kita buat layer yang seterusnya, kita perhalusi. Yang tadi kita perincikan daripada daerah, kita perincikan kepada jantina. Daripada jantina kita perhalusikan pula pada 3 peringkat umur. Jadi umur dia macam mana? Okey, umur yang muda, umur yang pertengahan, umur yang senior. Jadi bila kita nak susunkan dalam, katalah kita tulis dalam kertas, nak susun ni populasi kita. Okey, daripada populasi kita asingkan ikut daerah. Okey, daripada daerah kita tahu berapa jumlah dia, contoh dia. Daripada berapa jumlah, kemudian kita boleh asingkan dia pula dari segi jantina. Okey, daerah A berapa lelaki, berapa perempuan. Kemudian daripada lelaki tu mana yang muda, mana yang senior, yang pertengahan, mana yang senior. Jadi akhir nanti kita dapat semua data semua negeri, cukup seimbang lelaki dan perempuan, dan seimbang pula dalam lelaki ada muda pertengahan senior, yang lelaki pun ada muda pertengahan senior, lelaki perempuan sama. Jadi itu tujuan dia. Tetapi dalam kaedah kota ni ada dua situasi. Ada satu situasi yang kita boleh tahu jumlah dia. Kita tahu jumlah satu daerah ni berapa ramai. Yang kita tahu berapa jumlah lelaki dan perempuan. Jadi kita boleh dengan mudah menghitung dari segi numerical tu untuk menentukan umur juga. Tapi dalam keadaan kajian dalam bentuk bukan kebarangkalian, kita merancang, kita nak dapatkan data setiap daerah ada wakil. Dalam setiap daerah ada lelaki dan ada perempuan. Dan setiap daerah itu boleh kena diwakilikan 3 peringkat umur. Jadi kalau dia pergi satu tempat kajian, kita dah pergi satu daerah yang kita tidak tahu berapa banyak populasi dia secara spesifik, kita cuma turun padang pergi fieldwork, kita kumpulkan layer by layer atau satu persatu sehingga cukup target yang kita nak. Jadi dia tak tahu. Jadi konsep dia itu membezakan dia secara rawak dengan bukan rawak. Kalau rawak kita boleh gunakan kaedah kota, tapi dengan cara kaedah rawak untuk orang kuantitatif. Tetapi untuk kualitatif dia masih lagi dalam konteks yang itu berdasarkan bertujuan. Kita boleh ambil konsep bertujuan. Jom kita pergi satu daerah. Dalam daerah ni banyak tempat. Tak apa, kita pergi Ipoh. Contoh dari Perak ni pergi di daerah Ipoh pula. Katalah kat Tanjung Malim, daerah kan, Perak, Tanjung Malim. Kat Tanjung Malim ni paling ramai orang dia dekat UPSI. Kita pergi je kat UPSI bertujuan. Sebab kita punya kajian tu lebih kepada pendidikan, lebih sesuai dekat UPSI. Jadi dekat sana tu kalau nak lelaki perempuan kita boleh pick up. Okey, ini sekarang kat semua ni adalah pelajar.
Tak apa, kita ambil dia lelaki, ambil dia perempuan. Kita tengok tanya umur dia orang berapa. Nanti yang maklumat tu cukup. Tu membezakan kota yang kita katakan dia bersifat bukan kebarang kalian. Okey. Kemudian yang last sekali adalah snowball. Snowball dan ada 2 tambahan. Okey, untuk yang snowball ni persempelan yang sesuai jika peserta sukar dikesan. Okey, banyak kajian ni pakcik bagi contoh. Yang kita sukar nak tentukan siapakah yang sampel yang sesuai dalam kajian ni. Dia sangat sensitif, saya tulis kat sini. Peserta yang sangat sukar dikesan, sukar dikenal pasti dalam kes-kes yang kritikal ataupun sensitif kes. Okey, pemilihan peserta berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan atau merujuk orang yang mengetahui dan memilih sampel. Itu yang berlakunya snowball tu. Dia macam ni, dalam keadaan yang kesukaran untuk mengesan, kita dapat jumpa potensi sampel kita tadi. Okey, lepas kita dah kenal pasti dia, contohnya kita dah temu bual dengan dia, lepas habis sesi temu bual tu, kita tanyakan dia dan kita request dan meminta untuk recommendkan siapa lagi yang mencirikan sampel yang sama secara spesifik, dia boleh cadangkan atau recommendkan sampel yang berikutnya. Begitulah seterusnya. Dari kita panggil recommend tu. Daripada cadangan itu kita mendapatkan sampel daripada sampel yang pertama tadi. Okey. Jadi pemilihan peserta berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang pertama tadi tu, of course macam mana pun dia sampel yang paling layak, ataupun merujuk orang yang mengetahui dan memilih sampel. Okey, kemudian kita pilih sampel daripada orang tu yang untuk recommend. Jadi peserta ataupun serta-serta buku dipanggil objek. Okey, peserta atau objek pertama perlu didapatkan, kemudian meminta untuk mengenalkan kepada peserta lain. Proses ini diulangi sehingga saiz sampel dianggap mencukupi. Tu teknik ni. Contoh dia macam nilah, paling mudah lah bila buat penjenayah, rompakan ataupun pembunuhan. Kita nak cari suspek ataupun nak cari pembunuh, perompak itu. Okey, dia melibatkan satu berkumpulan, satu tim. Okey, mungkin kita dapat tangkap seorang aja. Daripada soal tu kita ada soal siasat tu yang temu bual tu. Bila temu bual, kemudian kita pun biasa kan tengok nama TV. Siapa lagi kawan kau yang terlibat? Siapa? Sebutkan. Apa macam-macam lah urutan dan sebagainya, yang disebutlah seorang simpulan ni. Simpulan ni pula kita pergi dapatkan dia, find dia, dapat temu bual pula. Kan bila ada berdua ni, bila buat temu bual berkumpulan, temu bual individu, tanya seorang lagi tu sampai cukup. Satu tim tu dia cakap sampai dianggap mencukupi, tengok situational lah. Dia cukup dah, inilah orang dia, pusing-pusing pun inilah maklumat kita dapat, inilah orang dia. Jadi cukup dah mencukupi. Jadi tamatlah teknik yang dipanggilkan kaedah bola salji ni, snowball dia. Okey, pakcik tambah lagi 2. Itu dia panggil persempelan sukarela. Kita panggil dalam bahasa Inggeris, kita panggil volunteer sampling. Dia volunteer, oh saya nak. Okey. Biasalah dalam satu keadaan mesti ada tujuan. Okey, tak ada tujuan, kita nak buat bla 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 bla. Lepas tu kita angkat tangan. Saya setuju untuk jadi ahli. Jadi macam itulah bahasa mudah untuk apa dikatakan sebagai persempelan volunteer. Jadi kita dapatkan ahli atau sampel berdasarkan persetujuan. Tapi sebenarnya kita beritahu dia tujuan. Okey, tujuan penyelidikan ni untuk dia ni. Okey, jadi kita memerlukan sampel. Okey, kita sebut kita perlukan satu sampel yang volunteer. Ada siapa-siapa sini yang secara volunteernya nak join sebagai ahli dalam penyelidikan, dia angkat. Sesuai lah. Tapi kita cerita lah dulu, dan kita pun mesti bertujuan juga. Kita kena tengok juga persesuaian daripada location tu, dari segi kelompok populasi tu, kita pastikan diri dia ni bersesuaian. Cuma dalam kes ni kita nak cari betul-betul, sebab dalam kualitatif especially bila sebut interview ke observation dan sebagainya, dia mementingkan keikhlasan orang tu betul-betul nak bekerjasama dengan kita. Itu aspek yang penting dalam dapatkan data sebagainya. Jadi itu dimasukkan sebagai persempelan sukarela. Okey, dalam buku dia tulis macam ni. Persempelan yang mana seorang individu tersebut mempunyai pilihan. Individu tersebut dia pilihan daripada kat situ dan peluang untuk terlibat bersama dalam penyelidikan ini. Persempelan ini juga disebut sebagai memilih diri, self-selecting. Saya milih diri secara volunteer. Orang yang memberi maklumat malas untuk menjadi peserta secara sukarela. Itu namanya persempelan sukarela. Okey. Satu lagi yang terakhir dia panggil persempelan berpeluang. Kalau baca je berpeluang ni, kita nampak berpeluang ni sama dengan
convenient sampling lah, lebih kurang. Tapi ada beza sedikit. Jadi kita tengok apa tu persamplan berpeluang ataupun dipanggil opportunity sampling. Okey, persamplan yang hanya memilih orang yang ada pada masa itu. Tadi kalau perasan tak saya kata tadi, kalau persamplan convenient yang termudah tadi itu, kita ambil je temu bual dekat satu pertandingan inovasi. Jadi kita terus pergi kat sana tu, kita pick up mana-mana peserta yang kat situ untuk kita buat temu bual. Tapi intention masing-masing kat situ memang yang berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan inovasi. Tapi dalam kes ni dia beza sikit. Cuba you bezakan. Okey. Persamplan ini sama macam convenient, hanya memilih orang yang ada pada masa tertentu. Contoh pakcik nak bagi. Penyelidik mendekati orang yang berada di kedai mamak dan meminta mereka untuk ditemu juga. Okey? Di kedai mamak yang kita tak kenal dia berada kat kedai mamak tu, orang lah, objek dia orang. Jadi kita pun tak tahu dia latar belakang apa. Kalau tadi pertandingan inovasi, kita tahu berkaitan dengan inovasi, kedai mamak yang makan, ada yang makan background dia macam ni dan sebagainya. Pergi je kedai mamak tu, tanya soalan. Tapi soalan yang dia tanya tu mesti soalan yang umum, kan? Jadi tanya, tak bolehlah tanya tentang inovasi. Okey, saya nak interview, boleh tanya. Boleh tak tanya saya nak tanya soalan berkaitan inovasi? Tak sesuai. Jadi dia punya teknik persamplan betul lah. Teknik persamplan bukan kebarangkalian yang terakhir ini adalah namanya persamplan peluang. Contoh dia, memanglah kita nampak dia macam direct selling juga. Tengok produk juga, produk apa dia nak jual. Kalau contoh dia nak jual kedai makan, kita nak jual keripik kat kedai makan, sesuai lah. Tapi kalau nak jual insurans, tengok juga fizikal dia, tengok cara pakaian juga. Jadi masing-masing dia mesti kita panggil ada ciri-ciri tertentu. Jadi dalam keadaan ni, tapi dalam kes persamplan peluang ni lagi sempoi lah. Dia main terjah je. Dia pergi kedai mamak tu, tengok ada orang je, terus dia pergi buat temu bual. Tapi of course lah, dia tak boleh lah paksa tanya, okay, saya sekian tengah buat bla bla, boleh tak saya temu bual. Okay kan. Okay, kita dah habis dah teknik persamplan tu yang kita mulakan tadi dengan rawak mudah, lepas tu rawak strata, rawak sistematik, rawak kluster. Kemudian kita mulakan pula dengan yang bukan kebarangkalian, persamplan mudah, kemudian persamplan purposif, bertujuan, persamplan kota, persamplan snowball, bola salji, kemudian tambah lagi dua iaitu volunteer sampling, persamplan sukarela, kemudian persamplan berpeluang. Itu pun persamplan peluang, sebab dia panggil opportunity sampling. Okay, kemudian kita nak kena cover pasal size sampling pula. Okay, nombor satu yang kalau kita nak faham pasal size sampling ni, kita kena tahu tentang bagaimana untuk menentukan size sampling. Okay, antara komponen-komponen bila kita nak guna jadual, nak kira guna formula, so elemen ni kena faham dulu. Okay, nombor satu, penentuan size sampel berdasarkan populasi. Bila populasi ni ada yang populasi yang kita tahu, yang ada populasi yang kita tidak tahu, unknown populasi. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, penentuan size sampel berdasarkan tahap keyakinan dan kadar respondents. Okay, yang saya sebutkan tadi, yang katakan ralat, kemudian nak kena tahu nilai P value yang kita nak pakai, sama ada 1% ataupun 5% ataupun 10%. Okay, ada maklumat-maklumat kan, bila gunakan kiraan size sampling ni, ada maklumat dia perlukan. Okey, penentuan size sampel berdasarkan ralat, sama ada ralat 1%, 5% ataupun 10%. Jadi tahap keyakinan tu kemudian ralat, kemudian nak tahu populasi tu, berapa banyak populasi dari segi numbering ataupun unknown populasi diperlukan sebelum kita boleh mengira menggunakan jadual rumus sebagai formula optional yang ada. Banyak asalnya semua formula, tapi bila dah formula tu ada researcher lain, kadang-kadang dia kirakan semua jumlah yang ada, dia keluarkan jadual untuk memudahkan kita sebagai researcher. Tak payah kira, refer je jadual, kita dah boleh tahu dah berapa jumlah sampel yang diperlukan. Okey, ini nama-nama yang common atau nama-nama besar bila sebut pasal kiraan saiz persampelan. Kalau tanya saya, tak ada masalah, sebab antara semua yang nama yang saya sebut ni, semua yang ada reasonable sebab kenapa kita boleh cite dia orang. Sebab bila dia keluarkan satu formula, semuanya formula tu ada asas yang sangat-sangat kuat.
Jadi zaman-zaman dulu mungkin profesor-profesor mungkin top management, top researcher yang lama-lama, yang senior-senior mungkin dah biasa dengan Slovene. So Slovene antara yang terawal 1960 dia dah keluarkan formula untuk mengukur atau mendapatkan jumlah size sampler. Maksud dapatkan jumlah sampling. Okey. Kemudian dia turun 1967. Mungkin antara EBT tu ada nama lain, tapi saya ambil beberapa saja. Kita mulakan dengan Slovene 1960. Jadi siapa-siapa nak pakai Slovene tak ada masalah. 1960. Kemudian 1967 daripada Yamani. Yamin YAMANE. Macam mana nak sebut nama dia, Yamani. Okey. Kemudian pada 1970, ini paling tinggi citation, iaitu Craigie and Morgan 1970. Kemudian Cochrane 1977. Kemudian Isaac Michael 1981. Kemudian Cohen, ni yang dua bawah ni berkaitan dengan effect size. Cohen 1988. Kemudian yang agak friendly bila dekat Viva pun semua advice benda yang sama. So saya letakkan juga yang geng dia Fowl et al 2007 tu yang menggunakan G-Power. G-Power. Okey, dalam slide ni memang pakcik ada tunjukkan G-Power tu. Kalau boleh pakcik ada bagi link, pergi dekat link tu, install ataupun download G-Power tu. Pakcik akan bagi juga manual G-Power tu. Nanti you try explore lah. Dia bagus kat G-Power ni, kita boleh menghitung jumlah size sampling berdasarkan motif ataupun kita punya objektif kajian. Kita nak buat t-test ke, nak buat f-test ke, kalau nak buat apa, nak pakai ANOVA ke, nak pakai MANOVA ke, nak pakai linear regression ke, nak pakai multiple regression ke, nak pakai logistic regression je, kita kena decide apa kita nak pakai dalam analisis. Jadi sahabat-sahabat semua, bila nak buat research kena tahulah. Kita dah belajar metodologi, pasal yang sama nanti kita data ni nak guna pakai apa. Sebab bila nak penentuan size sampling, kita dah tambah satu lagi benda, iaitu kita kena tahu analisis apa yang kita nak gunakan bagi setiap dapatan ni. Jadi kena tahu. Kalau yang G-Power, itulah kelebihan dia. Jadi tak salah kalau supervisor, kalau panel mencadangkan gunakan G-Power. Tapi kalau saya, secara logik saya faham macam ni lah. Sekiranya kita tahu jumlah populasi secara spesifik, kita tahu jumlah tepat jumlah tu dari segi sumber yang tepat, saya rasa tak salah kalau kita pakai tadi macam gunakan Craigie Morgan ke, nak pakai Isaac Michael ke, kan? Tak ada masalah sebab kita dapat tahu jumlah populasi dia. Tapi kalau kata unknown populasi, kita boleh pakai gunakan apa? G-Power ni. G-Power ni pun sebenarnya bukanlah satu yang bulat. Dia pun berdasarkan literature review. Kita kalau tengok literature review, kita kena tengok, oh hubungan dia signifikan. Cuba tengok nilai correlation dia punya result. Cuba tengok nilai regression punya percentage. Jadi kita kena tahu nilai tu. Sebab apa? Sebab bila kita tahu, kita dapat tahu anggaran. Oh, kalau ikut kajian lepas, nilai dia 70% kalau regression dia. Sebab apa? Bila kita gunakan calculator dalam G-Power, maklumat itu perlu dimasukkan. Okey, pakcik tunjuk dah Solvin. Solvin ni bukan nak tunjuk apalah, just nak tunjuk. Nanti you all carilah 1960. Memanglah semakin kurang lah. Kalau kata dekat UPSI tu, saya rasa dah tak jumpa dah orang jadi site Slovene ni. Tapi kerana dia pun Craigie Morgan pun semua influence daripada Slovene ni. Jadi adalah kita macam mengabaikan. Jadi you all tahulah kalau baca artikel-artikel jurnal jumpa Slovene, okey, ada orang yang gunakan size sampling pakai Slovene. Pakcik ada tunjukkan formula dia dalam slide dan contoh kiraan mudah dia. Ini pun Slovene pun on that extent, ada yang detailkan formula dia. Okey. Kemudian Yamani tadi 1967, kita tengok juga populasi size dia berapa. Jadi kita boleh tengok dia punya sample size bagi 95% confidence level, kita boleh tengoklah 5% ke 7% ataupun 10%. Ada contoh kat sini. Cuma pakcik screenshot je lah, terus pada 4 atau 50. Kalau 450N kita, kalau pakai sample size kita 5%, jadi kita dah kena perlu ada sample size 212. Okey, pakcik letak juga untuk Craigie Morgan. Craigie Morgan ni biasalah kalau tengok pergi dekat Google Image pun, kita akan dapat dia punya jadual ni. So kita tengoklah berapa nilai N. N kita populasi kita berapa sampling. Kalau contoh dia, ini pakcik cuma tunjukkan satu anggaran Kalau populasi saya sebanyak 300, jadi saya perlukan sampel sebanyak 169.
Kalau saya punya sampel saya ambil banyak sikit lah. Sampel saya adalah 2000, saya perlukan 322. Tapi kalau saya perlukan banyak, contohnya 750,000, kita perlukan 382. Kita perlukan 1,384. Okey, semakin tinggi kita punya populasi, jadi sampel kita dah semakin hampir kat situlah maximize dia. Jadi 384 tu itulah nilai yang terbesar sampling yang kita perlu dapat bila gunakan Craig Morgan ni contohnya. Itulah jumlah sampel yang kita perlukan. Tapi ada juga orang tak bincang perkara yang ni. Cuma bila kita perhalusikan dalam statistik, nilai yang besar tu lagi baik daripada nilai yang kurang. Jadi di sini 384 tu sampel yang perlu kita dapat, bukan sampel untuk kita edar. Jadi untuk kita edar kuesioner tu kena lebih daripada 384. Ada macam-macam formula digunakan. Ada yang kata tambah 20%, ada yang tengok pada kajian lepas. Katakan kajian lepas, saya nak buat kajian ni dekat automotive industry. Okey, saya tengok kajian yang sebelum saya, walaupun topik dia tak sama tapi hampir-hampir, dia buat ke automotive industry, respon rate dia cuma 50%. Maksudnya kalau dia edar 1000 dapat 500 dia. Jadi 50% lagi tak dapat. Jadi automatically dia, bila saya nak collect data dekat automotive 384 ni tadi, saya tambah lagi 50%. Sebab berdasarkan trend kajian sebelumnya. Itu boleh juga. Ataupun ikut je mana-mana sekolah. Ada yang kata tambah 30%, ada yang kata tambah 20%, ada suruh tambah 50%. Bagi saya tak ada masalah. Saya dah jumpa macam-macam citation. Mungkin setiap orang ada prinsip yang ni lagi okey, ni lagi okey tak. Tapi kalau dia beri justifikasi, kita kena terima. Okey. Kemudian coherent pun ada kat sini saya tunjukkan. Dia sama macam Yaman jadi, lebih kurang. Kemudian Isaac Michaels, Isaac Michael dia memang dia bagi basically lah, memang kita pakai significant, memang 1%, 5% dengan 10% tu. Jadi ikutlah you nak pakai yang mana. Berdasarkan nak pakai tadi saya sebut tu lah, ralat tu lah, 1% atau 5% atau 10%. Kemudian coherence, coherence ni itulah dia pun sama juga, dia berdasarkan effect size. Sama ada nak tengok perbezaan, dia jadikan D. Kalau nak tengok R, macam pakcik sekarang tunjuk ni, yang R ni lebih pada hubungan. Jadi kat hubungan kita tengoklah berapa power dia. Biasanya bila effect size ni orang pakai nilai power dia lah 0.8. Jadi kita nak tengok berapa kita punya regress anggaran sebelum ni. Kalau ada kata orang tu sebelum ni agak lemah hubungan dia mesti level dia 0.4. Jadi saya pakcik ambil 0.4 dengan nilai power 0.8. Jadi saya pakcik perlukan sampling sebanyak 44. So effect size ni biasanya orang gunakan dalam eksperimen contohnya. Okey. Kemudian kita ada G power calculator. G power ni kena explore. Ini yang seronok ni, kalau kelas hands on kat sini kita explore. Okey, pakcik dah bagikan link kat situ, http G power, untuk you all download. Dalam tu memang kalau kita pergi download dia ada readme tu kan. Dekat readme tu dia ada pesan, kalau you pakai G power ni tolong cite. Itu yang cite file et al 2007 tu. Kita kena cite dia lah sebab kita gunakan G power. Okey. Kemudian pakcik bagi juga nanti manual G power untuk you all tengok macam mana nak gunakan G power untuk dapatkan size sampling. Pakcik ada tunjukkan dekat paparan tapi tak boleh tunjukkan semua. Macam pakcik try pakai F-test, nak tengok linear multiple regressions dengan meletakkan effect size pakcik adalah 0.15, dengan menggunakan confidence level 0.95 iaitu p value 0.05, dengan predictor pakcik letak 4, pakcik perlukan sample size adalah sebanyak 129. Kan, tanpa meletakkan jumlah populations. Jadi kalau unknown population tu boleh guna dekat sini. Jadi boleh pakai G power untuk menghitung berapa jumlah total sample size yang kita perlukan. Dia agak macam calculator kan. Bila G power dah ada satu nilai kebolehpercayaan. Banyak scholar researcher mengatakan ni yang baik. Jadi kita boleh gunakan G power. Kelebihan dia, kita kena tentukan dulu test apa kita nak tengok. Apa statistical test yang kita nak uji. Kita kena pilih. Kat situ kita letaklah ada maklumat. Ada setengah dia different. Ikut analisis ada maklumat dia perlukan, ada maklumat yang tak dia perlukan. Okey? Itu saja pakcik nak kongsi hari ini yang berkaitan dengan populasi dan persamplan. Cukup sebenarnya kalau dalam kehidupan harian ke, dalam kita nak buat decision making, nak memilih saya coach bola sepak, nak pilih player,
dalam keadaan bila ada pilihan nak tentukan, ada satu peluang yang banyak, terpaksa buat pilihan. So dalam situasi saya tahu populasi, saya boleh gunakan kebarangkalian. Saya tak tahu benda tu, saya gunakan non-probability ataupun bukan rawak. Saya tahu mesti bila nak pakai snowball. Dalam keadaan yang sangat kritikal, saya boleh gunakan keadaan yang sehabis mudah, macam gunakan convenience sampling. Dengan yang tadi berpeluang, ada masa tak susah nak cari sampel sebab kita boleh jumpa volunteer. Okey, ada masa kita boleh susun ikut lapisan, menggunakan teknik persampelan kota. Kita boleh gunakan secara pattern dengan gunakan sistematik. Kita boleh kelompokkan ikut kumpulan, kemudian pilih secara rawak. Kita boleh pilih strata. Okey, kemudian kita boleh pilihkan ikut kumpulan. Kita tentukan kumpulan ataupun kluster, pilih satu kluster atau kumpulan, ambil semua yang ada dalam kluster. Jadi kita ada pelbagai optional, tapi bergantung kepada objektif dan persoalan kajian kita. Adakah dengan mendapatkan data yang baik, dengan menggunakan sampel yang kita pilih, sebenarnya menepati untuk menyelesaikan masalah itu juga. Itu yang paling penting. Okey, itu saja untuk perkongsian pakcik. Memang betul cerita pasal populasi dengan persampelan ni memang seronok buat hands on. Kalau ada rezeki nanti pakcik pun ada kumpul sebenarnya, tapi tak banyak lah. Tengah kumpul juga soalan-soalan, ialah nak uji supaya you all boleh tahu, oh ini cluster, yang ini strata. Tapi kalau tanya saya slide tadi pun dah cukup dah sebenarnya secara asas untuk membezakan, at least kita tahu dan sebagainya. Cuma sekarang dalam kompleks lah, bila dalam kompleks sekarang ni memang ada tambahan. Sebenarnya orang kuantitatif pun gunakan teknik yang bukan kebarangkalian. Jadi orang yang kualitatif pula guna juga yang kebarangkalian. So kita pun sekarang ada mixed method, kita dah ada multi method. Sebab tu bila kita dah cover kuanti ni, kita akan cover kualitatif. Begitu juga dengan mixed method dan multi method. Cuma untuk hari ni pakcik generalkan dulu supaya kita boleh faham apa itu populasi, apa itu persampelan. Dalam persampelan perlu kita kena ketahui teknik persampelan. Ada 8 plus 2 kan. Jadi semua 10. Kemudian kita dapat tahu juga yang kita panggil otai-otai tadilah, kira apa size persampelan daripada Slovene sampailah pada G power. Okey, pilihlah mana yang bersesuaian. Ada pandangan yang macam kalau tanya ni saya betul juga. Kadang-kadang saja je buka semua jadual tu, buka Craigie Morgan, buka St Michael. Jadi saya tengok populasi saya, siapa yang paling banyak. Sebab kita kena sedar yang statistik lagi tinggi lagi baik. Jadi bila saya tengok, oh saya ambil yang ni lah. Kalau tengok Craigie Morgan dia paling sikit. Oh saya ambil yang St Michael lah, sebab St Michael kalau jumlah ni diperlukan. Jadi kita more secure. Tapi sebenarnya itu atas pilihan masing-masing. Dalam jadual dah jelas kita boleh pilih siapa yang bersesuaian. Tetapi dalam penulisan tesis, recommend pakcik nanti tulis beberapa kajian dalam bidang yang sama turut menggunakan size persampelan oleh Craigie Morgan dalam kajiannya. Pilihlah kajian yang terbaru sebab kita kena support juga dengan previous study. Siapa lagi kajian-kajian yang hampir dengan kajian kita turut menggunakan size persampelan yang sama. Okey, itu saja untuk malam ni. Mohon maaf sekiranya ada tersasul mana-mana, ada salah sebutan, ada kesilapan saya sini, mohon maaf. Nanti pakcik betulkan sedikit slide sebab ada slide tadi ada kesalahan ejaan. Nanti pakcik kongsikan sama-sama video dengan slide ni. Okey, mohon maaf lagi sekali atas segala kekurangan dan kesilapan ini. Semoga kita semua makin bertambah ilmunya, semakin bermanfaat dengan ilmu penyelidikan ni, bukan hanya untuk tulis tesis, malah dalam kehidupan kita. Okey, sekali lagi pakcik ucapkan terima kasih. Spend masa sejam 3 minit ni untuk kita memahami apa itu populasi dan persampelan. Okey, assalamualaikum dan selamat malam.